Antara paparan menarik hari ini, Najib lantik Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia baru untuk henti siasatan SRC YMDB. Bekas Esko Selangor bakal duduk kerusi panas CECOM. PAS mahu wakil negeri dalam Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Seorang saksi bagi pihak pendakwaan memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa Datuk Seri Najib Razak melantik Ketua Pesuruhjaya SPRM baru untuk henti siasatan ke atas kes rasuah SRC International dan YMDB. Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Nur Aida Arifin berkata, Zulkifli Ahmad dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Badan Anti Rasuah itu pada Julai 2016 menggantikan Abu Kasim Mohamad. Katanya, saya terima arahan untuk tidak meneruskan siasatan ke atas YMDB. Saya tidak ingat siapa beri arahan itu. Saya perlu tengok kertas siasatan. Pada Julai 2015, satu pasukan petugas khas yang terdiri daripada pegawai dari Jabatan Peguam Negara, SPRM, Bukit Aman dan Bank Negara memulakan siasatan susulan laporan bahawa jutaan dolar Amerika Syarikat diremit luar negara ke akaun-akaun peribadi Najib. Aida beri keterangan bahawa Abu Kasim digantikan untuk melindungi Najib yang pada ketika itu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan daripada siasatan dan pendakwaan kes SRC dan YMDB. Pada masa itu, kedua-dua syarikat itu milik Menteri Kewangan. Najib akhirnya didakwa pada 2018 selepas Pakatan Harapan menang PRU14. Mahkamah juga mendengar 9 rakaman audio perbualan yang melibatkan Najib, isterinya Rosmah Mansor, Zulkifli dan bekas ahli parlimen balik Abdul Aziz Abdul Rahim. Pihak pendakwaan mendakwa rakaman itu menunjukkan Najib mahu menggagalkan siasatan YMDB dan SRC selepas pasukan petugas khas mula bekerja. Dalam satu rakaman, Zulkifli yang ketika itu bersama AGC memberitahu Aziz yang dekat dengan Najib berkenaan siasatan ke atas SRC dan YMDB. Aida berkata siasatannya juga mendedahkan Goodstar, Blackstone, Tanora Finance Corporation dan Vista Equity International ada kaitan dengan YMDB. Katanya Goodstar milik Jolo, manakala yang lain milik Tan Kim Long. Menurut Aida, siasatannya juga mendedahkan sejumlah 100 juta USD bukan dari satu keluarga di Raja Arab. Katanya juga tiada keterangan bahawa Najib memberitahu telah menerima sumbangan daripada penderma Raja Abdullah. Aida berkata sejumlah 620 juta USD yang Najib pulangkan pada Ogos 2013 hanya pergi ke Tanora Finance. Katanya Najib juga tidak pernah membuat sebarang laporan polis atau SPRM terhadap Jolo atau mana-mana pegawai YMDB semasa jadi Perdana Menteri. Najib menghadapi 25 pertuduhan berkaitan salah guna kedudukan dan pengubahan wang membabitkan 681 juta USD didakwa dana YMDB yang dimasukkan ke akaun M-Bank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Bekas Esko Selangor Muhammad Khairuddin Osman meminta semua pihak menunggu pengumuman rasmi Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil susulan spekulasi pelantikannya sebagai Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti. Kursi itu kosong sejak November tahun lalu apabila Muhammad Agus Yusof meletakkan jawatan dengan memberi alasan menerima tawaran kerja baru dan bukannya disebabkan tekanan daripada mana-mana pihak. Khairuddin yang juga bekas Adun Paya Jaras berkata, beliau tidak mahu mendahului mana-mana pihak mengulas laporan media bahawa beliau antara nama-nama disebut-sebut bakal mengisi kekosongan ditinggalkan Agus itu. Katanya, saya dapat maklumat ada beberapa nama yang dipertimbangkan. Saya rasa elok tunggu pengumuman YB Menteri. Minggu lalu, Fahmi berkata calon Ketua Pengarah JECOM telah dimuktamadkan dan akan diumumkan setelah selesai beberapa proses dokumentasi. Menurutnya, nama calon tersebut telah diluluskan dalam mesyuarat Kabinet dan pada masa sama, kementerian itu dalam proses merombak struktur JECOM. Agus dilantik Ketua Pengarah JECOM pada Februari 2023 dan meletakkan jawatan pada 16 November. PAS mahu wakil negeri dilantik sebagai anggota Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam yang dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah. Parti itu dan gabungannya Perikatan Nasional juga akan membentangkan rang undang-undang persendirian bagi memperkasakan Mahkamah Syariah susulan pembatalan 16 peraturan enakmen jenayah syariah Kelantan. Ketiga keputusan kita adalah kita akan menyediakan satu memorandum cadangan dan juga pengesyuran yang akan kita kemukakan untuk pertimbangan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam atau MKI yang dipengerusikan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor berhubung dengan cadangan-cadangan daripada pihak kita, termasuklah satu cadangan daripada pihak kita supaya keahlian ataupun komposisi keahlian MKI untuk membincangkan soal berhubung dengan undang-undang syariah ini merangkumi wakil-wakil daripada kerajaan-kerajaan negeri sebagai pihak-pihak yang terkesan daripada
apa-apa tindakan terhadap undang-undang syariah. Berkaitan arus persendirian, Taqiyuddin tidak memperincikan lanjut, sebaliknya berkata ia akan dibawa oleh anggota Parlimen PN bagi meminda perlembagaan. Pindaan itu katanya ke arah memperkasakan undang-undang syariah dan institusi mahkamah syariah. Jumaat lalu, Mahkamah Persekutuan membenarkan petisyen peguam dari Kelantan, Ning Ilin Zurina Ning Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman untuk mencabar 16 peruntukan pengumbalan kesalahan jenayah di Kelantan. Hakim Besar Tengku Maimun Tuan Mak memutuskan bahawa Dewan Undangan Negeri Kelantan melangkau bidang kuasa negeri yang terkandung dalam Senayan Negeri Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. PAS juga mengumumkan mereka telah mengadakan perbincangan meja bulat berkaitan isu itu. Hasil perbincangan meja bulat, Taqiyuddin berkata pihaknya turut memutuskan penubuhan jawatan kuasa bertindak berkaitan kajian dan dokumentasi undang-undang di penguruskan Peguam Yusuf Farizal Yusof, komunikasi strategik Fadi Syari, mobilisasi Muhammad Amal serta tindakan rentas parti Idris. Menurut Taqiyuddin, pihaknya juga akan mengajukan Konvensyen Pemantapan Undang-Undang Syariah 24 Februari ini yang akan dihoskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Katanya ia akan melibatkan Wakil Jabatan Agama Negeri-Negeri, Pengamal Undang-Undang Sivil dan Syariah, ilmuwan dan pegawai kerajaan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.